Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar sahabat-sahabat FB yang saya muliakan? Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dah sampai Ramadan yang ke-25 dah pada hari ini ya. Pejam celik Ramadan dah nak berlalu dah. Allahu akbar. Jadi kita mohon pada Allah taala, kita berdoa pada Allah taala untuk sama-sama kita lalui Ramadan ini dengan penuh keimanan, ya, keinsafan kepada Allah Taala, insya-Allah. Jadi ringkasnya insya-Allah rakan-rakan sekalian, pada petang ini saya nak buat tajuk yang ringkas dah, ya, iaitu tentang Al-Quran dalam kehidupan. Yang mana kita sebagai orang Islam ni, kita tahu bahawa Al-Quran itu sebagai kitab dustur panduan hidup kita. Jadi bagaimana kita bertadabbur terhadap Al-Quran. Saya bawakan beberapa pandangan. Pertama dari Imam Jalaluddin As-Sayuti, kemudian Imam Ibn Katsir dan juga Imam Ibn Qayyim, yang menyebut tadabbur ini ialah kita mendekatkan diri, kita merenungkan diri, menghayati dan memikirkan, ya, tentang ayat-ayat yang kita baca. Kita sibukkan hati kita sibukkan fikiran kita, jiwa kita dengan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita lafazkan dari sudut makna, pengajaran dan sebagainya, insya-Allah. Jadi dengan asbab itu kita akan lebih mendekati Al-Quran, ya, sebagai inti hati kita, ya, sebagai suri panduan hidup kita. Dan berlebihan pula itu, ya, kita dalam zaman PKP dah sekarang ini, zaman Covid ini, kita ada banyak masa di rumah. Jadi insya-Allah kita bertadabbur, ya, kita baca dan kita fahamkan, kita baca berulang kali, kita cuba lihat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat-ayat yang kita baca itu, insya-Allah. Jadi untuk seterusnya, ringkas saja saya nak jelaskan, iaitu bagaimana sebenarnya Al-Quran ini sebagai panduan yang tuntas bagi kita umat Islam, ya, sumber kepada pembentukan akhlak kita. Alhamdulillah, kan, Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk menunjukkan, menyebarluaskan akhlak yang cukup hebat. Jadi kita sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi ini, kita baca Quran, kita dekati Quran, kita fahami Quran. Dengan asbab itu, kita nak tengok juga apakah saranan-saranan yang telah Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran berkenaan dengan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Terlalu banyak, ya, jadi seorang insan yang jujur, jadi seorang insan yang benar, jadi seorang insan yang adil dalam setiap tindak tanduk kita, jadi insan yang sentiasa menjaga hubungan silaturahmi antara kita sama manusia. Itu semua diajarkan dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat SB yang saya muliakan, benarlah Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, dan kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Al-Quran yang kita baca itu nantinya akan menjadi sebagai syafaat kita di akhirat kelak. Di syafaat ataupun di akhirat kelak nanti, kita doa semoga Al-Quran itu datang kepada kita sebagai syafaat yang membawa khabar bahagia dan menghilangkan khabar derita, insya-Allah. Dan kita doa juga semoga Al-Quran yang kita baca setiap hari itu akan menjadi pembela kepada kita, dan teringat kita tentang bagaimana saranan Nabi Muhammad SAW yang menyebut, ya, dalam satu ringkasan, bagaimana orang yang sebaik-baik amalan itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan seterusnya mengajarkan Al-Quran. Jadi bagaimana dengan kita dalam keluarga kita yang hari ini kita bersama dengan anak-anak kita, satu family kita bertarawih, satu family, ya, kita solat waktu satu family, dan kita carilah masa untuk kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita, insya-Allah. Sebab inilah bekalan kita. Dan akhir sekali, ringkas saja pada petang ini, iaitu kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat setiap kita yang sentiasa dekat, yang rapat dengan Al-Quran. Jadi ringkasnya sahabat FB sekalian, Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim ini amat besar peranan, amat besar dia punya pengajaran yang boleh kita ambil. Sebab insya-Allah bila kita rapat dengan Al-Quran, bila kita dekat Al-Quran, bila kita mengikut saranan yang diberikan oleh imam-imam yang sebentar tadi, kita bertadabbur dengan apa yang ada dalam Al-Quran, insya-Allah
kita akan tergolong dalam kelompok mukmin Muslim yang mendapat kejayaan. Itu doa kita. Jadi insyaAllah rakan SP sekalian, sekadar ini ringkas yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Marilah saya dan kita semua mentadabbur Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu sebagai dustur lil hayat kita, sebagai panduan sistem kehidupan kita. Sekian, akhir kata wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal dengan Al-Quran.